Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi inilah dia Teclas P20 HD, tablet yang ramai orang request untuk saya review sebab katanya tablet ni ada specs yang melimpah ruah. Korang bayangkan dengan harga di bawah RM500, korang dapat sebuah tablet dengan skrin bersaiz 10.1 inci Full HD, chipset 8 teras, 4GB RAM, guna USB-C dan ada Android 10. Tak cukup dengan tu, dalam siap boleh masuk dual SIM 4G lagi. Ada GPS support, Wi-Fi 5GHz dan bateri berkapasiti 6000 mAh. Korang boleh dapatkan tablet ni dengan harga rasmi RM499 sahaja. Dan yang bestnya, tablet ni dijual oleh kedai rasmi Teclas di Shopee dan Lazada. So korang tak perlu risau barang tak sampai ke, kena scam ke, sebab kedai rasmi sendiri yang jual ni. Tapi itulah, bila kita tengok spek cantik ni kan, macam mana pula dengan user experience dia. Jadi saya pun dah gunakan tablet ni lebih daripada sebulan dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Teclas P20 HD. Desain belakang tablet ni saya boleh kata dia agak generik dan nampaklah typical tablet yang berasal daripada China. Dekat bahagian belakang ni ada branding Teclas. Dekat bahagian bawah ni ada tulis model dan ada simbol setiap function yang mana design dia tak begitu clean tapi masih boleh ditutup dengan case atau skin. Bila pegang tu body dia rasa solid, yang mana kat belakang ni pun diguna binaan berasaskan logam dengan bingkai berasaskan plastik. Dan bezel dekat bahagian depan ni pun tak nampak tebal sangat. So tablet ni masih nampak moden dan sedap untuk dipegang. Dekat sebelah kanan tablet ni tak ada sebarang butang, tapi dekat sebelah kiri ada power button, ada volume button dan port sambungan berasaskan USB-C. Dekat bahagian atas ada earphone jack dan ada slot dual SIM hybrid yang mana korang boleh masukkan kad microSD dekat slot SIM kedua. So dengan adanya support untuk SIM 4G ni, basically korang boleh guna fungsi smartphone dekat tablet ni. Macam angkat call guna loudspeaker, hantar SMS, guna WhatsApp dan of course untuk guna mobile data. Dan tablet ni pun ada GPS. So senanglah korang nak guna fungsi navigation macam Waze dan Google Maps. Dekat bahagian bawah ni ada stereo speaker yang mana bunyi dia memang kuat. Cuma kualiti tu agak so-so je sebab bunyi dia agak bingit dan pecah. Dan sound quality dari earphone jack dia pun agak mengecewakan. Yang mana korang cucuklah earphone bagus mana pun, bunyi dia tetap rasa kosong dan sangat low quality. Tapi yang bagusnya, tablet ni ada support untuk Wi-Fi 5GHz dan ada USB on the go untuk memudahkan korang cucuk pendrive dan transfer data. Tablet ni guna skrin IPS LCD bersaiz 10.1 inci. So memang puaslah kalau korang nak guna untuk browsing, baca buku atau guna untuk media consumption. Skrin dia pun nampak sharp sebab guna resolusi Full HD. Cuma saya perasan panel dia ada screen gap dan agak reflektif. So view angle dia tak begitu memuaskan. Dan skrin dia pun agak sakit mata bila guna time gelap sebab tak ada auto brightness dan brightness dia pun tak boleh nak low lagi. So macam kena high beam bila guna time gelap. Dan satu lagi, tablet ni tak boleh tengok Netflix dalam resolusi HD sebab dia tak ada pengesahan Widevine L1. So dia stuck dengan resolusi 480p sahaja. Tapi OS experience tablet ni memang best lah sebab dia guna Android 10 dengan interface yang hampir ke arah stop. Interface dia memang clean, tak ada sebarang bloatware yang pelik-pelik. Dan korang pun boleh guna gesture untuk mudahkan korang navigate antara apps dan pergi ke home screen. Kalau korang tak suka ikon dekat home screen ni petak, korang pergi je dekat developer options dan pergi dekat bawah sekali. Nanti korang akan jumpa option icon shape untuk bolehkan korang tukar bentuk ikon yang lebih cantik. Tablet ni kalau tengok specs memang nampak melimpah ruah sebab guna chipset octa-core, guna 4GB RAM dan ada storage 64GB. Kalau guna untuk harian memang laju sangat sebab apps dia dapat buka dengan cepat, buat multitasking antara apps pun rasa smooth dan tak perlu tunggu masa yang lama. Kiranya kalau korang guna untuk buat kerja, study, e-learning, tablet ni memang sesuai sangat sebab tablet ni memang lancar untuk buat tugasan macam tu. Cuma bila masuk je part gaming, game berat macam PUBG Mobile memang tak sedap nak main sebab banyak sangat frame drop. So gameplay dia rasa tersekat-sekat dan satu lagi tablet ni tak ada fungsi gyro. Game macam COD Mobile boleh main dengan grafik low, cuma frame rate dia tak rasa smooth sangat, terutama masa nak aim enemy. Tapi untuk Mobile Legends,
korang still boleh main dengan grafik high. Cuma dia tak ada fungsi HFR mode. So tak berapa puas kalau korang dah terbiasa guna HFR mode ni dekat device lain. Tapi kalau setakat nak main game yang ringan dekat tablet ni, masih boleh handle lagi. So tak ada masalah bagi korang yang suka main game yang bersifat casual. Untuk kamera, dekat bahagian belakang tablet ni ada kamera 5MP autofocus. Dan dekat bahagian depan ada kamera yang sangat basic dengan penggunaan sensor 2MP. Kualiti dia memang sangat rendah sebab keperincian image dia nampak soft. So bila guna kamera tablet ni, macam mengimbau kembali nostalgia guna kamera telefon lama. So kalau tengok kualiti gambar dia, memang saya recommend sangat untuk korang stay dengan smartphone saja. Sebab kualiti gambar dia sangat unusable dan memang merugikan untuk dibuat kenang-kenangan. So inilah dia hasil percubaan daripada kamera utama T-Class P20 HD. So apa yang anda boleh nampak kat sini, dia punya kualiti dia sangat basic. Dan ini pula merupakan percubaan daripada kamera hadapan T-Class P20 HD. So inilah hasil yang anda akan dapat ketika menggunakan kamera hadapan ataupun menggunakan fungsi webcam. Untuk bateri, tablet ni guna bateri yang sangat besar iaitu 6000 mAh. Namun tak dinyatakan yang tablet ni support untuk fast charging. Tablet ni boleh bagi screen on time sekitar 7 jam 13 minit kalau korang guna secara casual dari pagi sampai ke malam. Cuma masa charging dia agak lama, yang mana ambil masa dalam 3 jam 46 minit dengan charger 10W yang dibekalkan dalam kotak. So bagus ke tak beli tablet ni? Kalau korang cari sebuah tablet yang sesuai untuk main game berat macam PUBG, COD, tablet ni bukan untuk korang. Tapi kalau setakat guna untuk main ML atau main game casual, tablet ni tak ada masalah dan boleh handle lagi. Sebenarnya tablet ni lagi ditujukan untuk korang yang suka buat benda casual macam browsing, tengok YouTube, buka social media. Sebab performance harian dia memang laju untuk buat benda casual ni. Dan nak guna untuk study, buat kerja pun sesuai. Sebab skrin dia besar, bateri tahan dan boleh masuk dual SIM 4G. So senanglah nak guna fungsi smartphone dan guna internet dekat mana-mana. Cuma isu utama saya dengan tablet ni ialah skrin dia tak ada auto brightness. Dan brightness dia pun tak boleh nak low sangat. So skrin dia tetap nampak terang, yang mana buat sakit mata bila guna time gelap. Lepas tu gaming performance dia tak begitu memuaskan, speaker low quality, kamera basic dan tak dinyatakan ada fungsi fast charging. Tapi apa pun, T-Class P20 HD ni sangat recommend kat korang yang nak cari sebuah tablet yang ada skrin besar, sedap guna untuk harian dan ada fungsi smartphone pada harga yang mampu milik. Tablet ni dijual dengan harga rasmi RM499 dan korang boleh dapatkan melalui link dekat bahagian bawah video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ini kita akan ada review Google Pixel 2 XL, iaitu phone X flagship yang mempunyai kamera yang lawa, dan kita akan ada review Xperia X Compact, iaitu phone serendah RM150 dengan specs yang berbaloi. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, jangan segan sila untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.